Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-62. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu sadiqan wa nafsahu mutmainnatan wa khaliqatahu mustaqimatan wa ja'ala uzunahu mustami'atan wa 'ainahu naziratan. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berjayalah sesiapa yang telah mengkhususkan hatinya untuk iman dan menjadikan hatinya sejahtera, iaitu daripada kufur dan syirik, menjadikan lidahnya benar, menjadikan nafsunya nafsu mutmainnah yang tenang dengan zikrullah dan perkara-perkara yang diredai oleh Allah, menjadikan perjalanan hidupnya lurus, tidak menuju ke arah keburukan, dan menjadikan telinganya mendengar perkara yang hak dan matanya melihat dengan pandangan iman. Musnad Ahmad. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, itu kalimah iman, kalimah la ilaha illallah, kalimah tayyibah. Hadis ke-62 ni riwayat Abu Dzar. Abu Dzar ni kita dah ceritakan berapa kali, salah seorang sahabat Nabi yang sifatnya sangat zuhud, antara orang yang terawal memeluk Islam. Ada ulama menyebutkan bahawa dia merupakan orang yang kelima, orang yang keenam yang masuk memeluk Islam bila dia dengar ada Nabi yang diutuskan ke Mekah dan dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar ni dikenali sebagai qati'ut tariq. Qati'ut tariq ni jenis perompak jalanan. Tengah-tengah jalan orang pergi berdagang sini, dia tukang perompak tengah jalan, disebut sebagai qati'ut tariq. Sebelum Islamnya lah, bila dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan tanggungjawab kepada Abu Dzar ni supaya dia ni berdakwah kepada orang kampung dia. Jadi Abu Dzar ni dia asal kampung dia berada di antara Madinah nak ke Syam tu. Dia orang belah sana lah, bukan orang Mekah, tapi dia beriman dengan Nabi ketika mana Nabi belum berhijrah ke Madinah Munawwarah. Abu Dzar ni orang yang tawaduk, rendah diri. Dia dalam satu hadis Nabi disebut rahima Abu Dzar yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Ketika mana Nabi dia balik daripada dalam peperangan Tabuk. Tabuk ni jauh sikit daripada Madinah, ke atas utara Madinah tu. Nabi kata siapa yang ada kenderaan semua wajib kena pergi, melainkan orang tak ada kenderaan, yang susah. Abu Dzar ni ada kenderaan, tapi kenderaan dia tak berapa sihat. Jadi tengah jalan dia tinggalkan kenderaan dia lari, dia kejar Nabi. Para sahabat kata Abu Dzar dah tertinggal. Kemudian Nabi kata tak apa, kalau Allah izinkan nanti dia akan bersama dengan kita. Ketika mana Nabi dan juga para sahabat dah berada dekat satu tempat persinggahan, tiba-tiba nampak orang berjalan. Para sahabat pun dia sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang jalan. Dia tengok Abu Dzar. Maka Nabi kata rahimah Abu Dzar, semoga Abu Dzar dirahmati oleh Allah. Yamshi wahdah, dia jalan seorang-seorang. Wa yamutu wahdah, mati pun seorang-seorang. Wa yub'atsu wahdah, dan juga dia ni dibangkitkan nanti di hari kiamat seorang-seorang. Itulah, dia hidup menjenis long ranger seorang-seorang. Dia mati duduk kat padang pasir bersama isteri dia, dan dia akan dibangun. Itu banyak kelebihan yang ada pada Abu Dzar, yang zuhud, yang tawaduk. Dalam hadis ini menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi menyebutkan qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Nabi nak menceritakan golongan manusia yang berjaya. Jadi dalam hadis ini disebutkan, saya duk kira ada 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi yang menyebabkan seorang itu dia menjadi orang yang berjaya. Yang pertama kata Nabi, aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Siapa, golongan yang pertama ialah yang mengikhlaskan hatinya dengan penuh keimanan. Maksudnya hati dia beriman dengan Allah dengan penuh ikhlas, bukan dipaksa, dengan kepercayaan yang penuh ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa ja'ala qalbahu saliman. Yang kedua, menjadikan hatinya salim sejahtera daripada sifat kufur dan juga sifat syirik. Salim sejahtera. Kemudian yang ketiga kata Nabi, walisanahu sadiqan. Lidahnya lidah yang benar. Kalau dia bercakap, dia tak tipu orang. Ni golongan orang yang berjaya ni. Dia bercakap, dia tidak menipu. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa nafsahu mutmainnah. Dan dia menjadikan nafsunya nafsu yang mutmainnah. Mutmainnah ni yang tenang, dengan zikrullah, daripada dengan perkara yang Allah redai. Itu yang keempat. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqatahu mustaqimatan. Dan yang kelima, dia menjadikan perjalanan hidup dia adalah satu perjalanan yang mustaqimah, yang lurus, tidak bersimpang siur, betul lah, bertentu kehidupan itu. Itu yang kelima. Yang keenam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alu udhunahu mustami'atan. Dia menjadikan telinga dia merupakan telinga yang mendengar perkara-perkara yang hak. Maksudnya telinga tu dengar benda-benda yang baik, yang elok. Benda-benda buruk dia tak nak dengar. Ciri orang-orang yang berjaya ni. Kita tengok. Kemudian itu yang keenam. Dan yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ainahu naziratan. Dan matanya dia melihat dengan pandangan penuh keimanan benda-benda yang baik. Ini ada 7 ciri orang-orang yang berjaya yang Nabi sebut. Orang yang berjaya ni dia tak nak benda-benda buruk. Kalau telinga dia dengar pun dia tak nak dengar orang ngumpat. Kalau mata dia tengok ada benda-benda buruk pun dia tak nak, dia cuba elak. Ciri orang-orang yang berjaya. 7 yang disebut. Dan ini tajuk ini diletakkan oleh pengarang di bawah hadis kalimah tayyibah, iaitu kalimah iman. Yang mana ke-7 perkara ini kalau kita tengok, dia ada melibatkan tentang kepercayaan, tentang iman, tentang kalimah la ilaha illallah. Jadi apabila kalimah itu ada dalam diri kita, kita pegang dengan sebaiknya, maka 7 ciri ini dia akan tercerna dalam diri kita, yang menjadi amalan kehidupan orang-orang yang berjaya. InsyaAllah kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu